Peru 5 bersiap sedia dengan kawalan keselamatan yang ketat untuk menganjurkan Minggu Pemimpin Ekonomi APEC AELW ketiga, acara penting yang menekankan peranannya sebagai pengerusi Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC pada tahun ini untuk meliberalisasikan lagi perdagangan dalam kalangan ekonomi serantau. Dan ikuti laporan Haris Ashraf Hasnan menjelang pembukaan AELW dari 5 Peru. Di tengah ibu kota Peru, 5 ini sudah tentu banyak perancangan yang sedang dilakukan di peringkat akhir menantikan ketibaan pemimpin-pemimpin dari 21 ekonomi di seluruh APEC ini, dan sudah tentu pelbagai perkara dibincangkan oleh mereka yang akan dibincangkan oleh pemimpin-pemimpin ini. Dan sudah pasti bercakap soal dari segi persiapan akhir, di mana saya berada pada ketika ini, di belakang saya merupakan pusat media antarabangsa ataupun IMC bagi APEC 2024 di Peru ini. Dan kalau kita perincikan antara perkara yang sudah tentu akan menjadi fokus dan juga tumpuan adalah menerusi tema yang dianjurkan oleh APEC Peru tahun ini, iaitu Empower, Include, Grow, di mana pada AELW kali ke-31 ini, tiga tonggak utama ini digariskan oleh host country ataupun negara penganjur dengan memastikan bahawa segala isu-isu berkait dengan perdagangan, inklusiviti, bagaimana digitalisasi dalam perniagaan, rentas negara itu perlu dititikberatkan dan diperkukuhkan dalam usaha untuk memastikan kuasa ekonomi yang lebih besar dan juga utuh dapat diwujudkan di rantau Asia Pasifik ini. Dan pada masa sama, kalau kita perincikan melihat kepada apa yang akan bermula sejak awal minggu, bermula 10 November yang lalu, adalah siri-siri mesyuarat, termasuklah siri mesyuarat Majlis Penasihat Perniagaan APEC yang keempat, diikuti dengan mesyuarat pegawai kanan ataupun SOM, Senior Official Meeting, dan juga mesyuarat peringkat menteri. Dan pada masa sama, kita akan melihat juga sepanjang minggu ini saya akan membawakan perincian program berkait dengan aktiviti-aktiviti seperti dialog pemimpin ekonomi APEC bersama dengan ABEC dan juga mesyuarat pemimpin ekonomi APEC. Dan sudah tentu ianya akan beberapa siri mesyuarat yang penting ini akan dipengerusikan oleh Presiden ataupun tuan rumah kepada penganjuran tahun ini, iaitu Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Dan pada masa sama, kalau kita nak memperincikan dari segi apa yang akan mendasari pada siri kali ini adalah bagaimana kita nak melihat bahawa menerusi visi Putrajaya APEC 2040 ini dapat menangani dan juga memacu perkembangan ekonomi di seluruh rantau Asia Pasifik, di mana Peru dijangka mengetuai pemimpin APEC dalam menerima pakai Pelan Induk 5 2024 untuk menggalakkan peralihan kepada ekonomi formal dan global, selain daripada kenyataan ICMA mengenai pandangan baharu untuk memajukan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik ataupun FTAAP yang menggariskan komitmen rantau ini dalam menangani cabaran global dan memacu visi Putrajaya 2040. Dan pada masa sama, mesyuarat yang menghimpunkan 21 ekonomi anggota ini akan menjadi detik penting bagi Peru, di mana ia mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain utama dalam diplomasi ekonomi global. Pada masa sama, antara pemimpin global, kalau kita bercakap berkenaan dengan penganjuran APEC ini, dua pemimpin utama global yang akan terus menjadi fokus dan juga tumpuan, Presiden China Xi Jinping dan juga Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Xi Jinping telah pun mengesahkan kehadirannya yang akan mengadakan ataupun menjalinkan satu menandatangani kerjasama perdagangan bersama dengan Peru. Kalau kita bercakap dengan dari segi kerjasama perdagangan di Peru ini, beberapa hari, dalam 2 hari saya telah pun berada di Peru ini, saya perincikan ataupun melihat kepada bagaimana keadaan dan juga situasi semasa Peru. Pertamanya, kalau kita perincikan, apabila berada di rantau Amerika Selatan, Latin America ini, mungkin ramai yang memikirkan bahawa sebagai contoh kenderaan-kenderaan yang berada di atas jalan, mungkin akan banyak kenderaan yang mungkin Continental dari Amerika Syarikat, tetapi
Secara jujurnya saya menyatakan bahawa jumlah kenderaan yang berada di jalan di seluruh 5 ini terutamanya boleh saya sifatkan 90% merupakan kenderaan buatan Asia, syarikat-syarikat automotif Asia. Jelas ini juga menunjukkan bahawa kerjasama antara Peru dan juga rantau Asia ini dilihat lebih memberi sokongan dan juga nilai tambah kepada pembangunan ekonomi mereka di Peru ini. Dan saya percaya kerjasama perdagangan antara Peru dan juga China ini juga akan menjadi satu detik yang cukup penting kepada negara ini. Dan selain daripada itu, pada masa sama Malaysia tidak ketinggalan, dijadualkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia yang akan tiba pada 12 November waktu tempatan, di mana beliau akan diiringi oleh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Dan pada masa sama, banyak perkara-perkara dalam kalangan pemimpin ASEAN juga dilihat akan menghadiri APEC ini buat kali pertama. Antaranya Perdana Menteri Thailand Paetong Tan Shinawat, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan juga Presiden Vietnam Luong Chong. Dan pada masa sama Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. juga dilaporkan tidak menghadiri mesyuarat di Peru pada kali ini. Sebaliknya, beliau melantik pemangku Setiausaha Perdagangan dan Industri Maria Cristina Rocco sebagai wakilnya untuk ke sidang kemuncak ini. Selain bercakap berkenaan dengan selain pemimpin-pemimpin ASEAN yang hadir, ianya juga akan menjadi mesyuarat pertama APEC buat Perdana Menteri New Zealand Christopher Luxon dan juga Presiden Mexico Claudia Sheinbaum dan juga Perdana Menteri Jepun Shigeru Ishiba. Dan masa sama, dari segi keselamatan, saya nak ulas sedikit sebelum mengakhiri ulasan saya melihat kepada keadaan semasa di APEC ini. Seramai 13,000 pegawai digerakkan oleh Polis Negara Peru PNP untuk memastikan keselamatan warga dan juga pemimpin yang menghadiri AELW ini, dengan 5 juga mempunyai jumlah penduduk seramai 11.36 juta. Dan plan operasi Minggu Pemimpin Ekonomi merangkumi pelbagai usaha dilakukan, termasuklah tugas-tugas umum, lokasi-lokasi utama, termasuk agro, hotel-hotel, ada 19 hotel, lapangan terbang antarabangsa. Ini antara lokasi-lokasi, termasuklah di seluruh daerah Miraflores dan juga San Isidro. Di San Isidro ini di mana lokasi saya berada pada ketika ini, ataupun tempat utama berlangsungnya mesyuarat. Dan sudah tentu banyak lagi laporan lanjut akan saya bawakan dari semasa ke semasa, berkongsi perjalanan dan juga menantikan ketibaan Perdana Menteri. Ada banyak mesyuarat-mesyuarat bilateral, ada program-program khas, rasmi lawatan bersama dengan Presiden Peru. Ini akan saya bawakan dalam siri-siri yang akan datang. Sekian sahaja perkongsian untuk waktu ini, membawakan gambaran secara menyeluruh perjalanan AELW untuk APEC 2024. Sekian sahaja, saya Haris Ashraf Hasnan bersama juru kamera Mat Ruzi Muhammad Sani untuk Astro Awani.